Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayata li kamalihi wa 'adada kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul 'azim. Ali Imran ayat yang ke-133 yang bermaksud kata Allah, bertegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan ke surganya, kata Allah, yang surga itu disediakan luasnya seluas langit dan bumi, dan surga ini, kata Allah, untuk orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihormati saudara pengurusi majlis, kasihi Tuan Imam, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Salam Bukit Sentosa, Rawang, Selangor, Darul Ihsan, para alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Lebih dahulu marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat serta izinnya, maka pada malam ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan serta dipilih oleh Allah Ta'ala dari kalangan hambanya yang ramai untuk sama-sama kita hadir dan duduk di dalam satu majlis yang begitu besar ganjarannya di sisi Allah, iaitulah majlis ilmu. Tuan-tuan hadirin sekalian, di antara kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, aku nak sebut secara detail terlalu banyak. Di antaranya, tuan-tuan, bila mana kita hadir ke majlis ilmu, selangkah kita hadir ke majlis ilmu, digugurkan satu dosa dan diberi satu kebajikan. Tuan-tuan bayang saat kita hadir ke majlis ilmu, selangkah digugurkan satu dosa, iaitu dosa kecil, bukan dosa besar. Lagi bunuh orang, lagi main judi, berzina atau sebagainya. Dia kata tak apa, datang majlis ilmu settle. Hari ni tak payah pakai motor, hari ni tak payah pakai motor, jalan kaki lah. Pasal apa? Satu langkah, satu dosa gugur, dia angkat satu kebajikan. Walaupun rumah dia dekat, tapi dia atur lagi rapat, nak bagi langkah banyak, tengkorak dia. Tapi inilah kita nak gambarkan, tuan-tuan, betapa yang hari ini yang kata Allah, rata-ratanya umat Islam seluruh dunia mengenali Allah dengan sifatnya Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas dasar kasih sayang itulah, di atas dasar rahmat Allah itulah, saya menyeru kepada hadirin sekalian, tolong menjadi pencinta setia kepada majlis ilmu. Jangan jadi pencinta apa? Aku memang pencinta wanita, tapi bukan buaya. Apa? Kamu? Jadilah pencinta majlis ilmu. Ini yang teramat dituntut oleh agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam mukadimah tadi saya bawa ayat yang cukup pendek sebagai renungan untuk kita bersama.
Surah Ali Imran ayat 133, you know. Allah kata apa? Bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Maksudnya kalau kita tersalah, kalau kita tersilap, cepat-cepat minta ampun. Confirm Allah nak ampun. Bukan saya sebut, Allah sebut. Buka Quran tuan-tuan. Bukan sekadar kalau kita minta ampun, Allah nak ampun dosa salah kita. Bahkan Allah janji pula surga. Dan surga itu kata Allah luasnya seluas langit dan bumi. Bukan dia kecil surga. Pasal hari ni ada je juga hak jenis mangkuk-mangkuk tu. Hak jenis mangkuk-mangkuk, hak jenis hayun-hayun. Bila kita ajak, bro, ni bila lagi ni hampa nak berubah ni? Hampa tak ingat ke nak mati? Hampa tak takut ke nak mati? Dia kata kami bukan tak tahu, tapi cuba bro fikir balik. Kalau semua kita pakat jadi baik, nanti semua pakat masuk surga. Nanti kalau dah semua ramai-ramai pakat masuk surga, nanti surga tu sempit pula. Lah ni tak apalah, hampa buatlah bro, surga ambil kat hampa, neraka biar kat kami. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, perkara ni jangan buat gurau senda. Nak cerita neraka Allah ni tuan-tuan, kau nak buat contoh dunia tak ada contoh. Nak buat contoh dunia ni yang cerita azab seksa neraka ni tak ada contoh tuan-tuan. Subhanallah, Masya Allah. Sebab di neraka tadi dia azab seksa dengan perinya mati hidup balik, mati hidup balik. Kalau kita hari ni kena torture, kena seksa, kena kerat tangan, kerat hidung, kena cucuk perut, cucuk punggung, diazab, kemudian diakhiri dengan mati, settle. Di sana no. Berkali-kali tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan kalau tengok rancangan TV, program TV, antara yang bagus tuan-tuan tengok adalah cerita kartun. Bukan cerita Piramli, bukan cerita apa nama? Di sini lahirnya sebuah cinta yang suci abadi selamanya. Aku hantam saja. Yang bagus cerita kartun. Kartun pasal apa tuan-tuan tengok? Kena langgar tong, kepek mati, hidup balik. Kena timpa pokok, klepek mampu, hidup balik. Kartun. Tu betul. Dia akhirat besok juga tuan-tuan kena kelepuk mati, hidup balik. Hidup balik. Tu baru betul. Sebab tu tuan-tuan aku tengok orang tua-tua tengok kartun tu, alhamdulillah, tak lama dah tu nak jadi ahli kubur. Hadirin yang berkata sekalian. Baik. Cumanya saya tak nak cerita panjang-panjang sebab kita ada dua program selepas Isyak dengan artis undangan khas Ustaz Akil Hai. Saya ni sebagai pengisian yang awal yang telah diundang berapa? 3 tahun lepas kan booking. 3 tahun lepas booking saya ni baru balik tuan-tuan, baru balik daripada roadshow saya di Pantai Timur. Saya keluar rumah tuan-tuan 31 Ogos. Terus ke Pasir Putih di Kelantan ada 10 masjid. 31 sampai 10 September. Lepas tu 2 tempat di Terengganu, lepas tu 2 tempat di Kuantan, ada 6 tempat di Temerloh. Baru sampai tengah hari tadi terus main di sini tuan-tuan. Bukan nak mengadu yang tu tak, tapi nak bagi tahu itulah kerja kami. Tanggungjawab kami. Tuan-tuan sekalian, apa yang saya nak sebut pada malam ini dengan dalil yang Allah sebut ini, bersegeralah, cepat-cepatlah kepada ampunan Tuhanmu dan ke surganya, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ke surga ini? Kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nak cerita takwa, kita pergi sesi yang akan datang. Tapi pada malam ini tuan-tuan sekalian, nak jadi manusia takwa ke, nak jadi manusia apapun, asas utamanya ialah ilmu. Itu asas dia. Sebab tu hari ini, sebab tu saya sebut, saya minta semua-semua tolong jadi pencinta ilmu yang setia. Kerana agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, agama yang berteraskan kepada ilmu. Ad-dunya darul ilmi wal amal.
Di dunia ni tempat mencari ilmu. Di dunia ni tempat menuntut ilmu. Kemudian baru amal. Tetapi hari ni sebahagian manusia dengan menuntut ilmu ni dia buat tak kisah. Lebih malang dia hadir ke masjid sembahyang berjemaah. Dia tahu ada kuliah, dia lari balik. Sedar tak sedar, berdosalah ia. Tuan-tuan, saya nak ingatkan untuk semua, menuntut ilmu adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Mencari dan menuntut ilmu itu adalah wajib. Wajib mutlak, faridah. Maksudnya wajib mutlak ke atas setiap batang tubuh muslim. Tak kira siapa kamu, tu imam ke, ustaz ke, apatah lagi yang tepung kastad yang bangun nak start ni. Ilmu. Cumanya saya nak sentuh sedikit di antara beberapa kesilapan tanpa sedar yang kita lakukan di dalam konteks menuntut ilmu. Beberapa kesilapan. Yang ketara tuan-tuan, kita datang majlis ilmu, kita datang masjid, ada kuliah, kita lari keluar. Itu kesilapan yang paling besar. Atas alasan apa kamu balik? Nak terberak? Tanda sadar. Nak makan, tak boleh bagi alasan. Sekejap. Bukan nak mati pun. Habis-habis. Ceramah. 40 minit, 1 jam ni tuan-tuan. Nak pergi pasar malam. Lagi tak ada alasan. Ku takat bawang tuan-tuan. Nak goreng telur, tak ada bawang pun boleh goreng. Ni nak bagi tahu tuan-tuan. Jangan kita... Yang kita boleh tinggal majlis ilmu atas dasar uzur syar'i. Yang tu boleh. Kita elok datang, duduk-duduk ada kuliah, tiba-tiba SMS masuk. SMS masuk, anak mesej, ayah kena balik ni, mak pengsan. Contoh gitu. Jangan kita balas mesej, sabar. Sekejap ayah ada kuliah, nanti ayah kuliah balik. Tengkorak hang. Itu contoh. Itu uzur syar'i. Itu kena faham. Jangan terlajak alim. Tak apa. Kalau mak mati syahid, sebab ayah ni menuntut ilmu. Lagi sekali, tengkorak hang. Ini yang kena mengaji tuan-tuan. Kita kena reti, kita kena faham. Itu di antara kesilapan paling besar. Kemudian antaranya lagi tuan-tuan, di antara kesilapan yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini, lebih-lebih lagi dalam konteks pengajian bersiri. Pengajian bersiri ni tak kiralah kitab apa untuk guru pakai. Anak kunci surga ke, Masailul Muhtadi ke, Bidayatul Hidayah ke, apa kebala ke. Kalau Tok Guru buka kitab, pastikan kita juga ada kitab. Jangan Tok Guru buka kitab, kita buka telinga, tutup mata. Masuk kiri, keluar kanan. Lentok ya. Tapi dalam hati dia kata, alhamdulillah panjangnya ceramah ni, bila lah nak sebut wabillahi taufik ni. Sedar pula. Tapi khusyuk. Tapi nak macam mana tuan-tuan, dah sampai nikmat dia tidur kan. Nak macam mana? Kita tak boleh nak marah tuan-tuan. Sebab kita ni tak macam mana sahabat-sahabat dulu, nabi-nabi dulu. Kan? Mereka-mereka ni, nabi, para sahabat, mereka ni banyak beramal, sedikitnya tidur. Tapi kita ni dia terbalik. Sedikitnya beramal, sikit-sikit tidur. Sikit-sikit tidur. Siang tidur, malam tidur, di rumah tidur, dalam kereta tidur, dalam mesyuarat tidur, datang kuliah tidur, khutbah pun tidur. Nampak macam mana? Dah nikmat sampai kan. Sebab tu kalau tuan-tuan ada jumpa kawan, dah lama tak jumpa, tengok muka cengkung macam ni kan. Kita pun tanya dia, "Hei, kau tengok hang muka pelik macam ni pasal apa ni? Hang ada masalah apa?" "Wah, aku ni dalam beberapa hari ni tak boleh nak tidur ah. Payah nak tidur ah." Senang tuan-tuan. Kalau dia kata macam tu ya tuan-tuan, tempat paling mustajab bawa dia datang kuliah. Insya-Allah tidur tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jumpa yang masalah, mereka yang ada masalah tak boleh nak tidur, inilah tempat penyelesaian. Free ya tuan-tuan. Boleh pahala lagi. Settle. Boleh? Tuan-tuan sekalian. Baik. Tu di antara kesilapan. Bila mana kita hadir kuliah, kita hanya jadi pendengar setia.
Tok Guru buka kitab, kita buka telinga. Tak jadi tuan-tuan. Tidak memenuhi tuntutan dia. Kemudian apa lagi? Dalam bab menuntut ilmu ni tuan-tuan, ni dia kena asak lagi rapat. Ni kira boleh tahan lah ni, patutnya kena rapat lagi. Dia nak kena rapat ni, nak kena panggil Ustaz Azhari terus. Baru betul. Saya pun baru balik ceramah apa semua saya sebut, saya sentuh ni, barulah ada perubahan demi perubahan. Ini baru betul. Barulah ada kelebihan, barulah ada ganjaran sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian apa lagi? Di antara kesilapan yang kita tak tersedar bila mana kita hadir ke majlis ilmu, jenis ceramah umum macam malam ni. Paling kurang kena ada buku, kena ada pen. Ku takat du angguk kan? Jeling-jeling, pandang-pandang, angguk. Tak ingat tuan-tuan, tak ingat. Ni hari ni saya ada dua benda penting yang saya nak bagi kepada tuan-tuan. Yang saya yakin tuan-tuan ramai yang tidak tahu. Ramai yang tidak tahu. Tuan-tuan tunggu sampai akhirnya. Antara yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan, bagaimana untuk mengenal pasti madu asli. Ini penting tuan-tuan. Sebab untuk pengetahuan tuan-tuan, penyakit kencing manis antara penawar paling mujarab kita boleh amalkan dengan dua benda yang manis. Apa dia? Yang pertama madu, yang kedua kulit kayu manis. Bagaimana? Tunggu, jangan ke mana-mana, saya minum air sekejap. So tuan-tuan yang bawa telinga, nasib lah. Sebab dia ada kaedah, formula dan sebagainya. Baik, yang tu sekejap. Tuan-tuan sekalian, ini saya mengharapkan selepas ini paling kurang tengok baju semua dah kocek. Tuan-tuan membaju ya kocek tuan-tuan. Paling kurang tuan-tuan letak pen, letak buku kecil, paling kurang. Paling kurang. Handphone boleh bawa. Yang lain-lain boleh bawa. Lebih malang, rokok boleh bawa. Semua lah tu. Betul? Rokok satu benda yang telah diputuskan haram, boleh bawa masuk dalam masjid. Malang sungguh. Sedih. Bin sayu tuan-tuan. Baik. Kemudian apa lagi? Di antara kesilapan, bagi saya ini kesilapan yang amat besar. Tuan-tuan, lepas ni muhasabah diri, istighfar banyak-banyak. Selepas ni tuan-tuan kena buat perubahan. Di antara kesilapan kita dalam bab menuntut ilmu ialah kehadiran kita adalah hero tamil. Faham? Faham? Bawa isteri ya? Bawa isteri? Tak ada isteri? Ada. Tuan-tuan, tu belum tanya lagi bawa anak. Saya pergi tadi kuliah subuh di masjid Taman Setia Jasa, dekat nak keluar sebelah Temeruh dulu. Saya kata lebih malang kalau tuan-tuan yang datang dah tak bawa anak, tak bawa isteri, dan kemungkinan tuan-tuan datang, tuan-tuan tak kejut anak dan isteri. Tuan-tuan biarkan anak terus tidur. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Satu kesilapan yang amat besar tanpa kita sedar. Sebab menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas setiap batang tubuh. Betul tak? Sedangkan bila datang Ramadan, kita boleh bawa anak isteri datang. Betul tak? Halo? Ini program kita, bukan program tanyalah ustaz. Tapi ustaz tanyalah kami. Betul tak? Bukan marah, nasihat. Ini kesilapan kita. Akhirnya kita faham. Anak isteri pincang. Betul? Itu selepas ni tuan-tuan kena buat. Kalau tidak tuan-tuan berdosa. Tuan-tuan saja ambil peluang, ambil ruang ini. Sebaliknya, kalau tuan-tuan nak melepaskan diri tuan-tuan daripada dosa, tuan-tuan datang, sebab tu kena bawa buku, kena bawa pen, catat. Kalau tuan-tuan tak bawa, kalau itu isteri tuan-tuan, tuan-tuan sebagai suami dayus. Kalau itu anak tuan-tuan
bapa dayus. Al-dayus la yadkhulul jannah, kata Nabi. Si dayus tak masuk surga. Kita duk rasa kita hebat, tuan-tuan. Besok di akhirat kita nak masuk surga, anak yang tarik, isteri yang tarik. So, untuk nak melepaskan kelegaan tuan-tuan pada malam ini, yang tuan-tuan telah melakukan kesilapan tanpa sedar, nak cover dia senang saja. Tuan-tuan record, tuan-tuan catat apa yang tuan-tuan dapat pada malam ini, balik malam ni sampaikan kepada anak-anak dan isteri di rumah. Sampai rumah ya, isteri pun tanya, abang malam ni nak minum apa? Kopi jantan, kopi kuat, kopi pegaga, kopi susu, kopi apa? Aku tak mau kopi malam ni. Aku hilang selera nak minum malam ni. Sebab aku dah kena tadi. Aku dah kata kat hang lama dah. Aku dah kabur dekat mu dah lama dah. Malam ni aku kena. Lah ni jangan cakap banyak, aku panggil dengan anak-anak main duduk sini. Aku nak bagi tazkirah sikit dengan apa yang aku dapat malam ni. Tu cantik. Boleh buat? Kalau boleh start malam ni. Panggil anak, panggil isteri duduk kat depan ni, kita pun mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru dia cakap itu, anak buat bising. Bila anak buat bising, isteri kata, dia tuan tengok tu, ada ustaz mana nak ceramahkan kita tu. Dengar ni elok. Langsung tak jadi, tuan-tuan. Tutup kitab, tutup buku, bebai habis dia tu, merajuk pergi keluar kena tonjam. Astaghfirullahaladzim. Serius tuan-tuan, serius. Dia tak jadi. Jangan kita pincang tuan-tuan. Ini kepincangan. Kita boleh bawa bulan Ramadan sembahyang tarawih. Apa hukum sembahyang tarawih? Saya bukan pertikai sembahyang tarawih tuan-tuan. Betul tak? Di mana-mana masjid seluruh negara penuh sesak pada bulan Ramadan. Tu pun tak sampai penghujung. Inilah atas dasar kejahilan. Kalau dia mengaji, dia mengerti, dia faham, masjid ni sepatutnya lebih sesak, lebih padat pada 10 yang akhir. Tu baru betul. Di situlah terdapat Lailatul Qadar. Jangan duk tanya malam ganjil ke malam genap. 10 tu all out. Malam tu bukan marah, geram. Mengaji dah, tapi tak faham. Betul tak? Kekuatan Ramadan 10 yang akhir. Jangan duk kira apa nama Lailatul Qadar ni. Oh, malam 28 semalam aku rasa sejuk tenggorok berarti hang tu nak demam. Nak kata sejuk. Jangan. Sepatutnya kalau tuan-tuan yang bekerja kena ambil cuti 10 yang akhir tu, ambil cuti. Ni kampung. You know? Ni bukan marah, ni geram. Duk dengar ceramah lama dah, tak faham-faham kekuatan Ramadan tu. Kalau kita kena faham, betul tak ni? Aku tak boleh saya nak wabillahi taufik. Okey man. Ana tak ada masalah. Dah, kita kena ada perubahan tuan-tuan. Kena ada perubahan, kena ada pengorbanan. Ni nak sambut ni. Nak sambut apa nama? Raya korban. Kesian kat lembu, asyik-asyik aku yang kena, asyik-asyik aku yang kena. Sebab tu nak pergi cerita sejarah Nabi Ibrahim dengan adiknya, dengan anaknya, Nabi Ibrahim dengan anaknya, Nabi Allah Ismail. Pengorbanan dua beranak yang cukup besar, yang cukup hebat dalam kehidupan sejarah umat Islam. Pengorbanan. Kita hari ni nak korban bawa bini, tak boleh. Bukan nak suruh dukung, bawa main. Yang mari yang ke mana? Mari lah. I nak bawa you. Ke mana? Mari ni best punya tempat. Mana ni Pak? I nak bawa you ke taman syurga. Bertemu di taman Firdausi. Macam ni lah sikit lagu Piramli tu. Tiba-tiba masuk masjid kan bagus. Kalau mati insya-Allah syahid tuan-tuan. Tuan-tuan gelak-gelak juga, melawak-melawak juga. Serius. Selepas ni tuan-tuan jangan lagi jadi hero pamer. Bawa mereka tuan-tuan, jinakkan mereka, basuhkan hati mereka dengan Islam. Hadirin yang bermakna sekian. Kemudian apa lagi? Di antara kesilapan yang kita sedar tak sedar, sebenarnya dalam Islam ni tuan-tuan, ilmu bila kita datang, kita dengar, kita faham, lalu kita bawa balik dan amal dalam kehidupan, itu yang terbaik. Kita datang, dengar, faham, tak faham bertanya,
Lalu kita bawa balik dan amal dalam kehidupan. Itu yang terbaik. Bukan ilmu semata-mata ilmu. Dia suka dengar. Dia seronok dengar. Kalau jenis pengajian bersiri, dia dengar ustaz ni lantang ke, ada kelakar sikit ke, oh dia suka datang. Tapi dia macam tu mangkuk ayun dia tu lah. Tak jadi tuan-tuan. Jangan ilmu ni jadi macam hiburan. Jangan ilmu ni jadi macam lagu. Dia suka dengar, habis dia ulang, dia suka tang tu lah, dia ulang balik, dia ulang balik. Lagu tak apalah, ulang. Itu hiburan. Tuan-tuan faham pun ulang, tak faham pun ulang. Betul tak? Yang tak faham tu. Mesyai tu nahi. Mesyai tu nahi. Magayasi jab tadeka tambung मैंने तुझको tambung penetum faham saya pun tak faham. Lepas habis dia ulang kalau dulu kan era 70-an mana-mana kenduri kampung kan dia pasang speaker atas pokoknya dia bubuhan lagu Hindustan, Bobby, Agale Lageja, Roti Kepada Orang Makan, Anda. Ni peminat dia sebab tu dia tahu. Dia hafal habis tu kan. Ulang, bukan faham pun. Itu lagu tak apalah. Ceramah, kuliah, no. Dengar, faham, amal dalam kehidupan. Itu yang terbaik. Tuan-tuan. Ni baru jadi. Ni bagus sungguh. Jadilah pencipta ilmu yang berkekalan dan berterusan. Hadirin sekalian. Akhir daripada saya. Saya nak bagi satu mesej atau tip yang amat penting bagi saya. Seperti ceramah mana-mana pun, alhamdulillah tuan-tuan responnya. Mudah-mudahan tuan-tuan malam ni dapat satu benda yang amat bermanfaat untuk kebaikan bersama. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kita semua sedia maklum. Bangsa yang bijak, bangsa yang cerdik di muka bumi ini bangsa apa? Bangsa Yahudi. Kenapa mereka bijak dan cerdik? Antara sebabnya tuan-tuan, bangsa Yahudi ini merupakan antara pengamal makanan sunnah yang berkekalan. Saya ulang, bangsa Yahudi ini merupakan pengamal makanan sunnah yang berkekalan. Bukan sekali-sekali, bukan terkejut-terkejut. Hari ini tuan-tuan, sunnah terlalu banyak kita tinggal tuan-tuan. Banyak kita tinggal tanpa sedar. Sedikit demi sedikit. Saya sebut di mana-mana. Antara tuan-tuan yang kita dah mula tak tersedar, tangga mimbar. Kebanyakan masjid, kalau mengikut sunnah, tangga mimbar ni dia menghadap orang ramai. 3 anak tangga. Tu sunnah. Tapi kita ini tangga mimbar ni macam-macam fashion. Naik ke tepi, naik ke belakang, tak ada tangga. Pergi masjid negeri Shah Alam, tu dia mohoi. Itu kalau hati turun-turun tergelincir jatuh, insya-Allah syahid. Tuan-tuan, ada satu tempat di masjid di Perak. Dia punya tangga mimbar tu, tangga pusing, macam belakang rumah kedai dulu-dulu tangga pusing tu kan. Tu dia tangga mimbar. Itu yang hati kadang-kadang naik atas baca khutbah tak apa nak betul. Elok sampai atas pening kawan tu. Astaghfirullahalazim. Serius tuan-tuan. Ini sunnah. Lepas tu pula kita ni pekarangan masjid macam-macam makanan sunnah ada jual. Bukan saya nak kempen ni, tapi nak suruh beli. Kempen tak jadi tuan-tuan, beli amal lah. Tu belum cerita lagi program masjid ni ada sahabat ni dalam kempen memanah antara sunnah. Kita tak memanah, kita pakai senapang, tembak.
Kita pakai lipstick, memanah, sunnah. Woi, pergilah belajar. Ada kelab tu, pergilah belajar. Tuan-tuan, sikit demi sedikit kita tinggal. Inilah. Jadi saya nak ringkaskan tuan-tuan, kerana masa tak mengizinkan. Bangsa Yahudi, mereka lah yang mencipta vaksin dalam dunia perubatan. Sebaliknya, mereka tidak amal dengan apa yang mereka buat. Ini bangsa Yahudi. Mereka buat Coca-Cola, mereka tak minum. Mereka buat rokok, mereka tak isap. Kita hidup telan berasa lebih malang. Kita ni orang Islam. Lepas habis, lepas sambung. Malang tunggu tuan-tuan. Tu Yahudi, mereka ni kalau sakit, demam, apa masalah, penyelesaiannya adalah habbatus sauda. Berapa banyak ada jual kat sana? Amal lah. Yang sabit dengan hadis, yang mana maksudnya Nabi kata apa? Tetaplah kamu bersama dengan habbatus sauda, kerana ianya menjadi penawar bagi segala penyakit, kecuali tahu pun, kecuali mati. Powerful tu. Nabi sebut tuan-tuan. Perlu ingat, Nabi sebagaimana yang Allah istiharkan dalam surah Najmi ayat 2 dan 3. Kita buka Quran, tengok Allah kata apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang mana maksudnya kata Allah, Nabi takkan bercakap mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang diwahyukan. Nabi bagi tahu, tetaplah kamu bersama habbatus sauda. Oi! Penawar bagi segala penyakit kecuali mati. Sebab tu saya dengan habbatus sauda bukan takat boleh menyelesaikan masalah mati pucuk. Tapi orang tak tahu rahsia. Dia ada gabungan. Sebab tu aku dalam kes ni, saya rela saya mati daripada si dia mati. Oi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kalau yang tu mati tuan-tuan, tak guna hidup. Macam mana nak tambah zurat, betul tak? Ada istilahnya tasyahud. Ada satu cerita. Pengantin baru, nak menikah, nak akad nikah. Bila nak akad nikah tu, Tok Kadi tanya, pandai mengucap? Boleh. Boleh baca Fatihah? Boleh. Tasyahud? Boleh. Tasyahud. Dia tak faham. Dia pun tanya pengiring dia, tasyahud apa? Tasyahud apa? Kawan dia kata, dia kata okey. Beres. Itu dia punya tasyahud, tuan-tuan. Oi, tuan-tuan, dia ada gabungan. Tuan-tuan, antara yang terbaik tuan-tuan boleh gabung ini, iaitulah habbatus sauda dengan madu. Kombinasi. Nak cantik lagi susu kambing, tak apalah, kita tinggal sekejap susu kambing, kita ambil kombinasi ini, kerana dia boleh menyelesaikan banyak masalah sistem badan. Dan juga antara yang terhebat tuan-tuan hari ini kencing manis. Betul tak? Masalah jantung, masalah stroke, masalah kencing manis. Bila kencing manis serius tuan-tuan, dia efek kepada tasyahud akhir. Dia tak ada dah. Tasyahud dia hilang lah tuan-tuan. Sebab itu kena selesai. Terbaik untuk nak menyelesaikan. Untuk kencing manis ni dia banyak formula tuan-tuan. Di antara rahsia yang mungkin tuan-tuan tak nampak, sebenarnya di sekeliling kita ya tuan-tuan. Untuk mencegah dan merawat kepada yang tidak serius, tuan-tuan boleh amalkan pegaga yang diproses sendiri. Tuan-tuan cari pegaga, satu hari satu cekap. Pegaga yang diambil beserta akarnya. Satu cekap, tuan-tuan blender, jadikan jus. Tuan-tuan minum. Lalu dicampur dengan madu tuan-tuan. 1 atau 2 sudut. Pegaga. Atau juga tuan-tuan boleh amalkan dengan memakan petai mentah. Bukan
bukan rebus, bukan bakar, buatlah ulam petai mentah beserta kulit, atau jering tanpa kulit. Kalau jering dengan kulit 3 hari kunyah tak selesai lagi. Tuan-tuan, sebab tu siapa yang pernah makan dengan kulit dia? Pernah? Cuba kunyah sikit. Dia rasa kelat-kelat, pahit, lemah, sedap tuan-tuan. Itu berkhasiat tu. Berkhasiat. Okey. Atau tuan-tuan boleh gabungkan kencing manis ini, iaitulah dengan madu dan kulit kayu manis. Bagaimana nak buat? Okey, sebelum saya nak cerita tu, saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan malam ni satu tip untuk nak memastikan itu madu asli. Sebab saya malam kemarin berceramah di satu surau Taman Tinah berhadapan sekolah sukan Temerloh. Saya cerita rahsia madu apa semua. Bila habis ceramah, ngurusi berita ni ustaz, sebenarnya ni dalam surau kita ni ada seorang, dia ni memang pakar madu. Dia duduk cari madu dekat 30 tahun dah ustaz. Lepas ni ustaz kongsi dengan dia. Saya pun pergi kongsi dengan dia, dia kata rahsia yang saya beritahu dia tak dengar lagi. Dia kata terima kasih ustaz, satu tip yang cukup mudah. Tu tip yang paling berkesan untuk memastikan itu madu asli. Senang saja, tuan-tuan menikah seorang lagi, bawa balik rumah. Lepas tu isteri pun tanya, ni siapa abang? Inilah you punya madu. Dia pun kembang semacam tu confirm madu asli. Ni tuan-tuan ni amal madu pun tak nak, apatah lagi bermadu. Malang tuan-tuan, betul tak? Madu di tangan kananku, racun di tangan kiriku, aku tak tahu manakah harus ku beri kepadamu. Tengkorak dia. Kalau hang bagi racun, mampus keraslah kawan hang tu. Tapi dia buat lagu juga, madu racun tak tahu nak bagi. Madu nikmat, rahmat. Kerana antara ya Allah sebut tuan-tuan tengok dalam surah An-Nahl, tuan-tuan tengok ayat 8 dan 9. Saya nak baca pendek ya, kata Allah, fihi sifaun linnas. Di dalamnya, di dalam apa? Di dalam perut lebah itu terdapat ubat yang menyembuh bagi segala penyakit manusia. Allah kata. Bukan Datuk Seri Omar Jaafar kata. Tuan-tuan, saya dah dapat anugerah Datuk Seri. Siapa bagi? Saya sendirilah bagi. Nak tunggu Sultan Pahang lambat sangat, walaupun banyak duk ceramah di Pahang. Hak Selangor pun duk tengah serabut lah ni. Tuan-tuan, hebat madu ni. Tu tuan-tuan, kena amal. Dia kena amal. Dia tak boleh sekali-sekali, dia kena amal. Paling kurang cari sekali atau 2. Tu bagaimana nak memastikan madu asli? Banyak tip tuan-tuan. Untuk nak memastikan itu madu asli, yang paling tepat, beli madu bawa pergi makmal. Dia boleh scan, dia boleh cek enzim dan sebagainya. Yang kedua tepat tuan-tuan, tengok ada carang dia atas pokok, panjat pergi ambil. Itu confirm tepat tuan-tuan. Tetapi dia ada yang hampir tepat, yang memang cantik. Hari ini tuan-tuan, saya sebut di mana-mana, bila cerita rahsia kencing manis dan sebagainya, suruh amal madu, confirm orang takkan minumnya. Orang tak buat, dia kata gila. Kencing manis, pergi minum madu, betul tak? Silapnya tuan-tuan terbeli madu palsu atau yang diistilah sebagai madu sintetik. Tuan-tuan tahu tak macam mana nak buat madu sintetik? Dia banyak formula tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak cuba boleh. Tuan-tuan beli gula 50 kilo. 50 kilo gula bersamaan sebiji buah nanas. Yang tuan-tuan lunyai, fresh betul-betul, ambil air dia, masak dengan 50 kilo gula, dia hampir membeku, tuan-tuan biar. Dia sejuk, tuan-tuan tengok. Seiras-iras. Kemudian ada lagi beberapa benda yang dibubung. Itu madu sintetik. Sebab tu kadang-kadang kita tengok botol, kita bukan kita beli, baru beli, kita minum 3-4 hari, seminggu kita tak minum kan, buka dia sendak. Itu madu sintetik.
itu untuk nak memastikan itu madu asli, macam-macam formula yang tuan-tuan dengar, betul tak? Antaranya letak di kuku, betul? Dia menitik, dia putus atau tidak, boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Kemudian ada orang kata beli madu balik rumah, tengok letak semut datang ke tak, betul tak? Madu asli semut datang atau tidak? Tak. Itu semut ada masalah, sama ada hidung tersumbat atau dia sesemut. Silap tuan-tuan. Madu asli kegemaran semut. Kalau dia tak datang, itu kemungkinan madu sensitif, ada bahan kimia yang menyebabkan dia tak suka. Sebab tu madu saya yang di rumah disimpan tuan-tuan, saya letak dalam piring atau pinggan. Ini kalau ini botolnya, saya kena rendam dia, nak cover, kalau tidak semut tuan-tuan. Kalau tuan-tuan hak semut tak datang tu, lempak buang tuan-tuan. Balik ni, Assalamualaikum, ku relakan perpisahan ini. Ini yang jadi masalah. Inilah suruh mengaji tak mau, bila kata bodoh marah. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni dapat ilmu yang amat penting bagi saya. Nak uji lepas ni kita keluar tuan-tuan, saya buat demo, tuan-tuan tengok sendiri. Baik, macam mana anda dapat madu asli? Tuan-tuan, ada juga orang kata, ada juga campur telur tengah masak pun, ya, ada juga. Antara yang mudah tuan-tuan, ini contoh kertas, tuan-tuan ambil sikit, tuan-tuan basahkan, tuan-tuan basah ke setempat bagi basah, kemudian tuan-tuan bakar di tempat yang kering sampai kepada madu itu, api itu berhenti atau terus. Dia berhenti, api itu padam ataupun dia terbakar. Madu asli dia berhenti ke dia terbakar? Ni tak tahu lah, ni ngangor, tak tahu dah. Syukur banyak-banyak tuan-tuan, malam ni dapat ilmu free tuan-tuan. Tu lepas ni saya cek 3,000 untuk saya malam ni ya. Tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan, mungkin jadi iya, mungkin jadi tidak. Kalau itu madu asli, dia akan terbakar api. Itu pun boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tetapi tuan-tuan, ini anugerah Allah yang asal ramai tuan-tuan tak tahu. Kalau tuan-tuan memang berhajat nak beli madu, tuan-tuan memang niat nak membeli madu, tuan-tuan bawa bekas. Kalau boleh mangkuk besar sikit pada piring ni ataupun pinggan, putih ke macam ni pun tak kisah. Yang memang tuan-tuan niat nak membeli madu, tuan-tuan tanya dia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berapa madu ni? Dia pun cerita, okey, madu asli ke? Dia kata insya-Allah asli. Minta izin saya nak uji boleh? Dia kata boleh. Kalau dia kata boleh tuan-tuan, mangkuk tadi tu tuan-tuan isi air bersih. Cantiknya air zam-zam kalau ada. Kalau tak ada, air yang kualiti. Jangan air pipe. Sebab madu tadi dia selepas kita buat demo proses minum, jangan buang, sayang. Okey? Tu mangkuk ke pinggan macam mana tak kisahlah. Tuan-tuan isikan air ni lebih kurang 1 inci. Lebih kurang. Nanti siapa nak tengok, kita buat demo. Saya ada madu. Saya ni bukan takat ada madu, bahkan saya ni bermadu. Saya bukan nak kempen tuan-tuan, sebab itu saya ni pengamal sahaja. Okey, bila dah tuan-tuan bubuh madu, ambil, tuan-tuan letak air, masuk air, lepas tu tuan-tuan ambil 1 atau 2 sudu madu, letak di tengah. Tuan-tuan letak di tengah, tuan-tuan bismillah, tuan-tuan selawat, tuan-tuan pusinglah macam mana pun. Terbaik pusing ikut tawaf. Sebab tawaf ni tuan-tuan ada satu rahsia yang kita lagi belum tahu. Pusingan tawaf merupakan pusingan sunatullah tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok segala peristiwa yang berlaku di dunia ni kebanyakannya tawaf. Ribut taufan tawaf, betul tak? Taufan Kritina, taufan Paklah, taufan Najib, semuanya tawaf tuan-tuan. Ni taufan ni. Tuan-tuan tengok kalau tuan-tuan basuh air kolah yang jenis air buangannya di bawah, tuan-tuan tengok akhirnya tawaf tuan-tuan, sunatullah. Dan mungkin juga tuan-tuan tak tersedar, tuan-tuan pergi tengok segala pokok yang membelit, pokok kacang ke pokok apa saja yang membelit, semuanya tawaf tuan-tuan. Saya cabar tuan-tuan, besok lepas asar tuan-tuan pergi tengok pokok yang membelit tu, tuan-tuan buka 2-3 ikatan.
2-3 lilitan, tuan-tuan tanda. Besoknya selepas subuh, tuan-tuan pergi tengok balik. Sunatullah, dia akan kembali asal, tuan-tuan. Itulah hebatnya tawaf. Alhamdulillah, saya tengok masjid ni, pusingan tawaf. Jam dia, bersama dengan jam saya, pusingan tawaf. Tuan-tuan pakai itu lempar buang, tak ada kualiti, tuan-tuan. Serius, tuan-tuan. Walaupun tuan-tuan pakai radio yang harga 35,000, tak ada kualiti. Tawaf, ada kualiti. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok lagi kehebatan tawaf yang mungkin tuan-tuan tersentak selepas ini. Tuan-tuan tengok kebanyakannya sukan, semuanya tawaf. Tuan-tuan tengok dia hayun lontar pukul besi. Tuan-tuan tengok dia punya pusingan dia macam mana. Tuan-tuan tengok dia lontar cakra. Mana dia ikut jam, semuanya lawan jam, tuan-tuan. Mana tawaf. Tuan-tuan tengok semuanya larian dalam stadium. Sama ada trek basikelnya 100 meter, 4x400 meter, 1000 meter, semuanya tawaf, tuan-tuan. Kenapa? Depa yang buat, kenapa depa buat tawaf? Kenapa depa tak ikut jam? Depa tahu kehebatan. Kalau amal itu nyanyuk sacau, tuan-tuan. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah dengar satu nama tersyuhur dunia. Yang pemain badminton Cina. Pernah dengar ni? Yang ni, tuan-tuan, dia memiliki satu semis yang disebut sebagai semis maut. Semis maut. Wartawan tanya dia, apa rahsia semis maut? Kata dia, semis maut ialah semis lawan jam. Tuan-tuan, hebat, tuan-tuan. Pusingan tawaf. Baik, tu tak apa. Kalau tuan-tuan nak, saya boleh rekomen sahabat saya yang duduk di Pangkalan Cepa. Dia bukan ustaz, tapi dia ada kelebihan ilmu rahsia tawaf. Tuan-tuan boleh pihak masjid ni boleh jemput dia. Kalau tuan-tuan nak beli, dengan dia ada jual jam tawaf. Tak mahal, tuan-tuan. Jam ni harga dia RM380 sepasang. Jangan bahil bin kedekut. Hang saja pakai, hang biak bini hang tak pakai. Aku cekik mampu. Beli sepasang. Cantik, sama bentuk, cuma hak perempuan kecil sikit. Nak hitam ada, nak ni apa semua. Tu, beli sepasang Okay, baik. Tuan-tuan sekalian, baik. Tadi, air ini, bila ada bubur madu, tuan-tuan, ayak dia, pucing dia, ayak dia, pucing, ayak, tuan-tuan. Kalau itu madu asli, tuan-tuan. Masya Allah, tuan-tuan. Dia akan terbentuk sarangnya. Cantik, tuan-tuan. Siapa nak tengok, lepas ni, habis ceramah kita boleh. Saya boleh buat demo. Saya nak tunjuk, tuan-tuan, bagi nampak. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan, dia tak pecok. Oh, cantik, tuan-tuan. Ini dia yang ini madu sintetik tak akan jadi. Kalau dia kata itu madu asli, tuan-tuan letak air, tuan-tuan ambil 2-3 sudu letak, tuan-tuan ayak, makin ayak hilang, dia sebati dengan air, pegang muka dia, Assalamualaikum, kelepu. Kalau berani buat, risiko tanggung sendiri. Tak dapat dia nak nolong lagi dah. Jangan main-main, tuan-tuan. Ni dia rahsia madu. Boleh menyelesaikan masalah kencing manis, masalah gau. Madu ni bukan untuk untuk dalaman, untuk luaran. Kalau tuan-tuan luka-luka, ambil madu sapu, tuan-tuan. Jadi ubat luka. Kalau tuan-tuan ada masalah rambut gugur, masalah kelimumu, masalah kutu, ibu-ibu kutu, woi. Basahkan rambut, ambil madu 1 atau 2 sudu, cairkan dia sikit, usap-usap di rambut seala-ala macam shampoo. Lepas tu tutupkan dia lebih kurang 5-10 minit, lepas tu bilas mandi, tuan-tuan, insya-Allah. Tu nak cerita rahsia madu. Tu, tuan-tuan, di samping tuan-tuan amal ini boleh menyelesaikan banyak masalah. Dan kalau tuan-tuan tak nak dengan madu, tak nak amal pegaga, kita ada satu lagi benda, kopi herba, kopi campuran. Ramuan tradisional orang Melayu Islam, bukan takat menyelesaikan kencing manis, juga boleh menyelesaikan tahiyat akhir. Memang terbukti, berkesan dengan izin Allah, siap dengan ada surat Kementerian Kesihatan. Bukan nak kempen, tetapi saya nak membantu tuan-tuan. Sebab saya pergi ceramah, kuliah di mana, tuan-tuan? Sebab saya ni pernah duduk dalam kaunseling rumah tangga, handlekan kes-kes penceraian. Inilah antara kelemahan mereka. Kelemahan yang diadukan oleh
si isteri. Kelemahan pertama, lemah daripada sudut ekonomi. Kedua, lemah syahwat. Tuan-tuan, ada benda yang boleh membantu. Kena ingat, Allah takkan turunkan penyakit sebelum Allah turunkan penawarnya. Ada tuan-tuan, lepas ni jumpa saya. Okey, oleh kerana masa tuan-tuan dah duduk main bisik-bisik dah tu. Dah cukup dah, saya rasa setakat itu rahsianya. Cumanya akhir daripada saya untuk penawar kepada kencing manis. Tuan-tuan amalkan, boleh amalkan paling kurang satu hari dua kali. 2 sudu madu bersamaan dengan 1 sudu serbuk kulit kayu manis. Kulit kayu manis itu tuan-tuan blender, tuan-tuan hancur, sehancur-hancurnya macam debu. Tuan-tuan boleh ambil 2 sudu madu bersama 1 sudu kulit kayu manis. Tuan-tuan boleh buat macam jam roti, tapu, ataupun tuan-tuan boleh bancuh dengan air, suam, minum. Kalau tuan-tuan tak mampu, kita ada benda yang lebih menyedapkan. Kopi herba, memang bagus tuan-tuan. Memang power dan berkesan. Memang, gitulah. Jadi, saya rasa itulah yang saya mampu kongsikan pada malam ini. Apapun tuan-tuan sekalian, kepada tuan-tuan yang belum kenal saya lagi, tuan-tuan boleh pergi kepada YouTube. Tuan-tuan type lah ceramah Ustaz Omar Jaafar. OMARJAAFAR. Keluarlah muka jejaka ini. Kepada tuan-tuan yang mungkin ada kemuskilan, ada persalahan, ada apa saja, tuan-tuan boleh hubungi saya, tuan-tuan boleh telefon saya. Terbaiknya telefon di talian, ambil nombor telefon kalau ada masalah ke apa. Nama saya lagi sekali diulang, Omar bin Jaafar. Boleh dihubungi 019 2330 735. Ulang siaran 019 2330 735. Atau satu lagi nombor 012 359 0959. InsyaAllah tuan-tuan, kalau boleh telefon tuan-tuan. Saya ni banyak lagi benda-benda yang boleh membantu, khususnya kepada kesihatan dan seumpamanya. InsyaAllah sama-sama kita mencari keredaan Allah. Dan kalau tuan-tuan juga ada rahsia-rahsia yang tersirat untuk nak menguji madu asli, lepas ni kita share sama-sama. Kalau tuan-tuan nak tengok, insyaAllah lepas ni saya boleh buat demo untuk tuan-tuan melihat dengan mata kepala betapa indahnya anugerah Allah yang kita tak tersedar pun. InsyaAllah. Wallahu alam. Saya mohon kemaafan sekiranya ada keterlanjuran, kesilapan, kekasaran bahasa, gaya dan sebagainya. Yang baik semuanya daripada Allah. Salah dan silap, kelemahan dan kesilapan saya sendiri, InsyaAllah lepas Isyak jangan balik dulu. Kita ada lagi satu slot yang akan disampaikan oleh penceramah sensasi Al-Ustaz Akil Hai. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terima kasih menjaga kata Ustaz Muhammad.